Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Right. Tengok video ni sampai habis. Apa benefitnya sirih ni untuk wanita? Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share petua untuk menghilangkan keputihan ataupun gatal-gatal di vagina kita ataupun Miss V ataupun tempat intim wanita. Topik yang sangat bagus dan petua yang sangat bagus yang telah diamalkan turun-temurun. Peluh saya pasal lepas buat kerja rumah terus buat video. Okey, petua yang saya nak share pada hari ni memang sangat bagus sebab bila keputihan kita terlalu banyak ataupun kita ada banyak lendiran di vagina ataupun Miss V kita ataupun di tempat intim kita, dia akan menjadi gatal. Okey, gatal. Dan saya pernah jumpa customer yang saya rawat. Okey, mention semua, saya adalah beauty and health therapist, certified therapist. Okay, saya banyak jumpa customer yang mempunyai keputihan yang sehingga ke peha. Bukan dekat bahagian intim saja, tetapi sampai dia dah meleleh hingga ke peha. Baunya, minta maaf saya cakap, sangat busuk dan juga berbau yang bukan setakat bau ikan masin lagi, memang sangat busuk. Dan saya kesian pada mereka-mereka ni semua, dan saya merasakan macam manalah mereka ni nak menghadapi suami kan, bila bersama dengan suami tu, pasal dia punya lendiran tu, keputihan dia tu meleleh hingga ke peha tu tidak kira waktu. Okey, bukan waktu dia sibuk saja, waktu dia tengah duduk pun keputihan dia tu, lendir tu keluar sendiri sehingga ke peha. Untuk kata ada 10 customer saya, 8 customer saya menghadapi masalah keputihan yang kronik. Hasillah petua ni, yang resepi yang saya nak share dengan you all semua, ia sangat bagus. Okey, di musim PKP 3.0 ni, MCO 3.0 ni, pada saya adalah masa yang sangat terbaik untuk you all cuci diri. Okey, cuci dalaman you all semua. Ada orang me time-nya shopping, ada me time-nya buat pedicure, manicure. So pada saya, kalau me time saya adalah untuk saya, diri saya sendiri, untuk saya membersihkan diri saya, bahagian dalaman saya. Ini adalah masa yang terbaik untuk you all cuci. Okey, cuci semula dalaman you all, bersihkan apa yang patut. So menggunakan resepi yang sangat mudah. Bahan-bahan yang saya sharekan ni adalah bahan-bahan yang ada di dapur you all semua. Yang memasak lah, yang tak masak tu sila pergi ke kedai untuk membeli barang-barang tu. Saya terpaksa tukar angle pasal matahari memang betul-betul dekat atas saya, jadi saya tak boleh nak fokus. Kita sambung. Bila cerita tentang keputihan ni memang sangat menyedihkan. Sebenarnya keputihan ni wujud selepas kita akil balik saja, ataupun dah nak akil balik tu, ataupun dah nak start uzur, nak start period tu, keputihan tu dah wujud dalam tubuh wanita lah. Perlukan keputihan tu sebab keputihan tu adalah menutrialkan kita punya hormon dalam badan kita. Okey, kita perlukan tu. Sebab tu bila kita dah menopause atau wanita dah menopause, dia tak ada lendir tu lagi dah. Dia tak ada keputihan tu lagi, dia tak ada lendir tu lagi, pelincir tu semua dia dah tak ada. So keputihan ni wujud daripada kita anak dara lagi, start kita dah period tu, ataupun kita dah hampir-hampir nak period tu, nak uzur tu, keputihan tu dah wujud dalam badan kita disebabkan oleh hormon, faktor-faktor pemakanan, cara kita hidup, cara kita bekerja. Semua tu adalah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya keputihan. Sama ada keputihan tu terlalu banyak ataupun terlalu sikit. Dia sebenarnya keputihan ni penting, tapi dia kena moderate. Paparkan di sebelah ni jenis-jenis keputihan yang bagus atau tidak untuk
seorang wanita itu. Keputihan yang dia warna putih saja, tak ada kuning-kuning tu semua, itu adalah normal. Okey, bila kita nak period ataupun kita punya cycle tu tengah bagus ke kan, kita punya ovulasi ke apa, so dia tidak gatal. Tetapi kalau keputihan kita tu dia dah jadi warna kuning ataupun yang paling kronik sekali ada warna kehijau-hijauan, itu memang sangat tidak bagus untuk seseorang wanita. Okey, kerana keputihan yang melampau tu boleh menjadikan kanser rahim ataupun kanser pangkal rahim ataupun disebut kanser cervix. Masalah normal untuk para wanita di dalam dunia ni. Okey, tak semesti di Malaysia ke apa. Satu dunia wanita mengalami ada masalah keputihan. So solusinya adalah kita memerlukan betul-betul tradisional selain daripada ubat doktor. Pasal bila jumpa doktor akan kasih antibiotik. Okey, antibiotik untuk mengurangkan bakteria dalam badan kita, dalam kita punya vagina. So kita perlu makan antibiotik. Mungkin ada kesan-kesampingan, tapi tak kisah, sebab saya punya channel adalah channel alternatif kepada doktor. Okey, saya bukan menyangkal apa yang doktor cakap, tak. Okey, tak. Cuma saya sarankan kalau you all tak nak makan antibiotik, you all boleh resepi saya ataupun petua saya yang telah saya amalkan sejak dulu lagi. Okay, daripada saya anak dara, saya dan juga adik-adik saya telah disuruh dan dinasihatkan oleh mama saya untuk menggunakan resepi ni. Okey, resepinya adalah okey, ni sirih yang saya dah ambil tadi. Saya ambil sikit je pasal saya nak buat demo untuk you all semua. Boleh gunakan seberapa banyak yang boleh. Okey, setelah dah ambil beberapa helai daun sirih, tak kira lah sirih tu yang besar ke kecil ke, it doesn't matter as long as dia sirih. Selepas itu you all ambil garam halus ataupun garam kasar pun boleh, garam bukit pun boleh, tak ada masalah. Ni saya guna garam halus yang untuk masak. So apa yang you all perlu buat, ambil 3 sudu garam kecil 3 sudu garam kecil. Seterusnya, okey, bahan yang ketiga adalah kunyit. Okey, kunyit ni memang sangat bagus untuk antibakteria. Okey, so dia akan mengawal bakteria-bakteria yang masuk ke dalam badan kita. Okey, yang kita perlukan satu kecil kunyit. Sebenarnya bagusnya kunyit hidup. Okey, kunyit hidup paling bagus. Tapi terserahlah. Okey, saya ambil juga sedikit kunyit hidup, masukkan ke dalam kita punya rebusan sirih. So saya letakkan sedikit sahaja kunyit hidup ke dalam bahan-bahan ni. Okey, last but not least, 1 keping asam keping. 1 je cukup. Okay. Seterusnya masukkan air. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish sehingga dia mendidih. Petua ni sangat bagus untuk Miss V kita, liner kita, bagus untuk merapatkan, untuk membersih Miss V kita daripada keputihan, terlalu kering, terlalu basah, banjir, becak, semua-semualah. Ada maksud-maksud tu kan. Petua ni memang sangat bagus untuk dalaman wanita. Sirih, kalau you all google, dia memang sangat bagus untuk antiseptik atau antibakteria. So dia boleh mengeluarkan semua bakteria-bakteria yang dalam you all punya rahim, dalam you all punya vagina kan, dalam Miss V kita. So dia memang sangat bagus untuk membersihkan bahagian dalaman, bahagian intim kita. Saya pun ada juga terima soalan, adakah ini sesuai untuk digunakan untuk kaum lelaki? So sebenarnya tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sebab lelaki pun kadang-kadang dia perasan yang dia bersih, sebenarnya dia pun tak bersih juga. So apa ni boleh buat cebok. Okey, ni boleh buat cebok untuk lelaki juga, tak ada masalah. Macam saya akan bahagikan kepada 2 tempat.
satu tempat tu, satu bekas untuk saya buat cebok untuk membersihkan seletak di dalam toilet. Satu lagi saya akan buat untuk menghilangkan dong ataupun jerawat dekat muka. Pun memang bagus. Tapi cara macam mana untuk buat menghilangkan resdung tu, saya akan, video yang akan datang, you all boleh tengok cara mengecutkan jerawat dengan sangat cepat. Ada lagi satu lagi bahan yang penting untuk menghilangkan jerawat. So nak tahu apakah rahsia mengecutkan jerawat dengan sangat cepat dalam masa 24 jam ataupun 48 jam? Boleh tengok, boleh follow saya punya channel saya ni. You all kena subscribe, lepas the notification bell untuk dapatkan video-video terkini. Next video saya janji saya akan memberikan satu petua untuk menghilangkan jerawat dalam masa 48 jam. Paling lambat adalah 48 jam. Sementara kita tunggu air menggelegak. So saya nak beritahu fungsi-fungsi kunyit. Kunyit ni memang sangat bagus untuk mengecutkan kita punya rahim. Contoh kata you all baru lepas bersalin ke ataupun tak bersalin ke, lepas gugur ke. So you all bagus sebagai seorang wanita perlu jaga BSV kita ataupun vagina kita ataupun tempat intim kita, sebab nenek moyang kita pun dah beritahu kalau dalaman kita bersih, cantik, insya-Allah dia akan terpancar di wajah. Contoh kata hati kita bersih lah. Kalau hati kita bersih, wajah kita tenang, nampak ada aura. Sama juga kalau dalaman kita bersih, automatically punya wajah lebih cerah, lebih warna akan sekata. Tak payah nak tepek-tepek foundation, tak payah nak tepek-tepek bedak, tak payah. Okey. Yes, kita punya rebusan sirih kita sudah menggelegak. Boleh tutup api. So inilah rebusan sirih yang kita dah buat sama-sama tadi dengan saya. Okay, saya recap. Dia punya bahan-bahan adalah sirih, serbuk kunyit ataupun kunyit hidup, garam 3 sudu kecil, asam keping 1. Terserah pada you all nak guna asam keping tu banyak, tapi pada saya cukup 1. Letak lebih daun sirih dan juga kunyit. Itu paling penting. Okay, apa yang you all perlu buat, kan? You all sejukkan sikit, agak suam-suam je. So bila you all buang air, you all untuk buat cebok ataupun beristinja lah. Beristinja dalam bahasa Arabnya, adalah beristinja. Okey, buat istinja, membersihkan menggunakan rebusan sirih. Okey, takut you all tanya kan, untuk satu periuk tadi yang kita telah masak, untuk berapa kali cebok? So terserah pada macam saya, satu periuk ni untuk 3 hingga 5 kali istinja ataupun cebok. Okey, kita boleh top up air, tak ada masalah, sehinggalah sirih tu jadi warna macam dah coklat sangat kan. Tapi macam saya tak perlu menjimat sangat benda ni, pasal saya berlambak sirih kat rumah. So kalau macam you all, contoh kata you all tak ada sirih, ada kekangan untuk mendapatkan sirih ataupun ada masalah untuk dapatkan sirih, tak ada masalah. So bila dah tak kick tu, fungsi dah kurang, so boleh buat balik semula. Saya buat challenge 7 hari, boleh kasih saya feedback selepas menggunakan resepi ni. Bila you all amalkan resepi ni, apa yang you all dapat, benefit yang you all dapat daripada resepi yang saya telah share ni. Resepi ni juga boleh juga digunakan untuk kaum lelaki ataupun para suami kalau nak gunakan, tapi tak payahlah kerap macam perempuan, sebab ada bahagian-bahagian you all yang mungkin kotor, yang you all boleh bersihkan dengan rebusan sirih ni. So memang lagi bersih dan boleh menyihatkan bahagian intim kaum lelaki ataupun kaum suami. Itu sahaja pada episod video kali ini. Episod pula, dah macam cerita pula kan. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan pada video kali ini. Untuk next video, saya janji saya akan berikan yang lebih lagi, dengan syarat you all like video saya, komen dan juga share ke kawan-kawan you all ataupun saudara mara, jiran-jiran. Boleh sharekan video ni
Saya rasa video ni sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk dibuat pada musim PKP 3.0 ni, 3.0 ni, pasal waktu inilah adalah waktu yang terbaik untuk you all bersihkan bahagian intim you all semua, sebab banyak masa kat rumah kan. So boleh buatlah dan murah sangat. So hopefully you all boleh share video ni dan juga kena tekan butang notification, bell notification tu untuk mendapatkan video saya yang terbaru dan terkini. Saya janji saya akan sharekan petua untuk menghilangkan resdung dan saya akan share untuk next video. Okay, itu sahaja pada video kali ini. Hopefully you all like, comment and share video saya. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum. Be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum.